Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar berkenaan tajuk ukiran kayu di bawah tajuk besarnya kraft tradisional dan dimensi baru iaitu model 6. Jika para pelajar nak rujuk buku teks, boleh rujuk buku teks. Okey, buku teks kamu muka surat 141. Okey, jom kita teruskan. Okey. Ukiran kayu ni ialah hasil seni rupa yang memang sangat terulung dan ianya menjadi tradisional masyarakat Melayu. Sebenarnya ukiran ni bukan saja jadi satu tradisi dalam masyarakat Melayu, tapi bangsa lain pun dia ada ukirannya. Okey, seni ukiran ni dalam kehidupan masyarakat Melayu kita boleh tengok dekat ukiran-ukiran masjid, ukiran-ukiran rumah, istana, makam perabot dan macam-macam lagi peralatan yang kita guna dalam kehidupan harian kita. Okey. Apa yang kamu belajar hari ini? Kamu akan dapat menyatakan maksud ukiran kayu. Pelajar juga dapat terangkan balik. Kamu akan dapat tahu fungsi ukiran kayu tu. Okey, seterusnya minggu depan cikgu akan ajar pula berkenaan dengan menyenaraikan bahan, proses dan teknik ukiran kayu secara konvensional dan juga kontemporari. Okey, kita pergi kepada definisi ukiran kayu. Okey, ukiran kayu ni memang cikgu bagi tahu tadi, dia ni menjadi satu tradisi lah dalam masyarakat Melayu tu. Kita tengok dekat masjid, kita tengok dekat istana lama, istana sekarang pun ada, rumah kediaman, dekat rumah kan. Kamu kalau kamu pergi rumah-rumah lama tu, ada ukiran-ukiran pada rumah tersebut lah. Ada pada perabot, ada pada senjata, ada juga pada kepala sampan dan banyak lagi lah. Okey, ukiran kayu ni dia merupakan hasil ukiran, okey, atas kepingan kayu. Dia akan membentuk corak-corak yang sangat menarik. Okey, kalau kita tengok seni ukiran ni, dia ialah proses kerja di mana proses kerja yang menggunakan alatan macam pahat, pisau dan banyak lagi lah peralatannya. Kita akan masuk lebih dalam minggu depan yang tu peralatan-peralatan dia. Okey, dan ukiran kayu tradisional ni sebenarnya dia ada motif-motif yang sangat unik. Apa tu motif? Motif tu dia corak dia lah. Okey, corak-corak ukiran ni biasanya dia berteraskan flora, fauna, kosmos, geometri dan juga kaligrafi. Okey. Apa sebenarnya fungsi ukiran kayu ni? Okey, fungsi dia sekarang kalau kita tengok dia telah dipelbagaikan fungsinya ikut peredaran waktu. Okey, motif ukiran juga pada waktu ini, pada waktu zaman sekarang ni kita ikut cita rasa penggunanya. Orang yang nak guna, kita ikut cita rasanya. Kalau ukiran kayu ni sebenarnya pengukir tu ialah orang yang mengukir lah, orang yang membuat hasil kraft tradisional ni. Dia akan olah, dia akan daripada motif bentuk flora dan fauna. Flora dan fauna tu tumbuhan dan haiwan daripada alam semula. Jadi dia jadikan ilham, ilham sumber idea dia dalam untuk membentuk motifnya. Okey. Kalau kita tengok kat sini, fungsi ukiran tu ada pada congkak. Kamu tengok kat sini ada congkak kan? Okey. Hiasan pada alat congkak
alat permainan tradisional seperti congkak, gasing dan juga seruling. Okey, kalau kamu biasa tengok juga kan, ada motif ukiran pada rehal. Rehal tu apa? Rehal tu tempat kamu meletakkan Al-Quran. Okey. Ukiran juga kita boleh lihat ianya sebagai ukiran hiasan pada pintu rumah. Okay. Seterusnya, fungsi-fungsi ukiran ni dia digunakan juga pada hiasan pada kepala perahu. Kalau kamu tengok perahu-perahu yang cantik tu, hujungnya tu dia biasanya ada hiasan. Hiasan tu lah ialah hasil kraft tradisional ukiran. Biasanya pengukir akan mengukir hujung kapal tu untuk mencantikkan kepala perahu. Okay, seterusnya kita dapat lihat pada hulu keris. Biasanya ada ukiran. Okey, semua gambar ni ialah daripada Muzium Seni Asia Universiti Malaya. Okey, sekarang cikgu akan masuk kepada jenis-jenis ukiran. Okey, kalau kita tengok, jenis ukiran, seni ukiran kayu ni, dia dah menjadi satu tradisi masyarakat Melayu sejak turun-temurun. Okey. Dan ada beberapa jenis sebenarnya ukiran kayu ni. Bukan satu jenis je. Dia ada pelbagai lah. Jom kita tengok. Okey. Jenis-jenis dia ada ukiran layang, ukiran bunga timbul, ukiran tebuk tembus, ukiran larik dan juga ukiran arca. Okey, apa tu ukiran layang? Ukiran layang ni kalau kamu tengok, ni gambar dia ukiran layang. Okey, ukiran layang ni dia buat ukiran pada permukaan kayu dan bahagian latar belakang dia tu tak ditebuk. So kalau kamu tengok ukiran tu, kamu boleh rasa dia tak ada lubang-lubang. Dia hanya ukir saja. Okey, ukiran silat dia hanya buat corak atas permukaan kayu tu. Okey, teknik guris telah digunakan pada motif ukiran ni lah. Ukiran layang terdapat biasanya ada pada ukiran sarung keris, ada pada perabot dan macam-macam lagi. Ini jenis contoh dia lah, ukiran layang. Yang kedua ialah cikgu nak tunjuk ukiran bunga timbul. Ukiran bunga timbul ni dihasilkan pada permukaan kayu. Okey, di mana bahagian latar belakangnya akan ditebuk untuk menimbulkan motif. Nak nampakkan lagi motif, dia akan tebuk lah sikit. Jenis ukiran ni biasa terdapat pada perabot, mimbar masjid tu. Kalau orang lelaki kan biasa pergi masjid. Kat mimbar masjid yang Tok Imam bagi khutbah tu, biasanya ada ukiran. Okey. So dekat situlah terusnya barang hiasan dan juga lain-lain. Okey, seterusnya ialah tebuk. Ukiran tebuk tembus. Okey, apa bezanya ukiran tebuk tembus dengan ukiran layang dan ukiran bunga timbul? Okey, kalau kamu tengok ukiran tebuk tembus, dia terus tebuk permukaan kayu tu sampai tembus, sampai berlubang. Nampak ni? Sampai berlubang lah. Okey. Ukiran tebuk tembus ni pula dia ada dua jenis. Satu, ukiran tebuk tembus tanpa silat. Okey. Satu lagi, ukiran tebuk tembus bersilat. Okey. Ukiran tebuk tembus tanpa silat ni maksudnya dia lukis atas permukaan kayu tu dan dia just tebuk tembus terus buat lubang ikut ukiran ni lah contoh. Okey, dia tak ada tinggi rendah ke apa berbanding dengan ukiran tebuk tembus bersilat. Nanti kita akan belajar bentuk-bentuk silat pada minggu hadapan. Okey, seterusnya ialah Okey, sebelum cikgu terlepas, biasanya ukiran tebuk tembus ni berfungsi sebagai pengalir udara
secara tradisionalnya. Biasanya kita akan dapat tengok ukiran tembok tembus ni pada tingkap dan bahagian atas dinding rumah. Sebab fungsi dia pada waktu dahulu dan juga ada juga digunakan pada waktu sekarang. Dia sebagai pengalir udara. Okey, seterusnya ialah ukiran larik. Ukiran larik ni berbentuk bulat. Biasanya pada batang kayu lah, kalau kamu tengok dekat anjung tiang rumah ke, kaki perabot ke, alat permainan ke apa, biasa kamu akan nampak kan. Contoh macam dalam gambar ni. Okey. So ukiran larik ni biasanya dia macam ada bulat-bulat macam ni. Macam batang kayu ni. Okey, biasanya kita akan gunakan mesin ataupun alat larik. Dan yang terakhir ialah ukiran arca. Apa tu ukiran arca? Ukiran arca ni biasanya dia berbentuk 3 dimensi. Okey, 3 dimensi tu apa maksudnya? Kamu boleh tengok daripada atas, bawah, tepi, kiri, kanan. Okey. So, arca ni juga, corak ni, ukiran ni ialah jenis ukiran bunga timbul yang dihasilkan lebih halus dan juga kecil. Maksudnya dia lebih teliti ukiran arca ni. Ukiran arca ni biasa terdapat pada hulu keris lah. Ataupun peralatan-peralatan domestik seperti kuku kelapa, congkak dan ada lagi lah yang lain. Okey. Kesimpulannya, ukiran kayu ni merupakan salah satu kraft tradisional zaman berzaman. Jadi kamu ni sebagai generasi baru, kamu perlu peliharalah ilmu warisan ni. Sebab kita dah pelihara dari zaman berzaman, dan kamu sebagai generasi baru perlu perkembangkan lagi kemahiran ukiran kayu ni. Okey, itu saja pada hari ini. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.